Berapa juta penyawat awam yang mana dapat pola? Sebahagian besar mereka mungkin dapat pola. Tak naik dah bertahun-tahun. Kita timbangkan, kita buat pusangin, naikkan RM100. Ada orang kata, ada RM100. Kalau tak bagi langsung, mula-mula 100, besok dah banyak. Hasil negara meningkat, mana dah tahu PN naik, semua saham naik dan semua syarikat untung, kita ambil cukai banyak-banyak. Jadi kita boleh bagi pola yang meningkat. Bantuan untuk orang miskin bertambah, bantuan kebajikan pun bertambah, bantuan nelayan pun bertambah. Kita akan tubuhkan apa yang disebutkan My Prihatin, iaitu sebuah agensi sehenti dan pangkalan data tunggal untuk mengurus penyaluran bantuan pada rakyat yang memerlukan. Yang saya sebut awal tadi, yang kata ramai miskin. Kita nak wujudkan sesuatu sistem pangkalan. Maknanya kalaulah di Pasir Gudang ke, ataupun Iskandar Puteri ke, ataupun di kawasan lain di Kulai dan Kulai ke, ada orang miskin dan memang ada orang miskin dan ramai pula terjatuh dalam kumpulan miskin dalam tempoh beberapa tahun ke hadapan. Sistem ini akan kesan mereka dalam tempoh yang dekat, mungkin cepat, tak sampai sebulan, mereka akan dapat kita berikan bantuan. Dan orang yang berhadapan dengan masalah hidup yang lain tak boleh tunggu walau sehari pun. Betul tak? Sokong tak? Kemudian saya nak bagi moratorium kepada usaha kecil dan sederhana. Moratorium. Moratorium apa makna? Yang soak-soak tu tahu ke apa moratorium? Masa COVID dulu, ramai pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga, usahawan dan sebagainya, China, India semua sekali datang minta supaya bank jangan ambil duit yang kita bayar secara ansuran pinjaman. Macam contoh pinjam rumah, siapa sini yang dah pinjam duit daripada bank? Pinjam rumah, cuba ambil tangan. Itu dah. Ini kena-kena dengan awak ni. Pinjam apa, finance company, ya Allah tak masuk. Finance company untuk membayar kereta, tiap-tiap bulan kan kita kena bayar kan. Kalau tak bayar orang kerja, kita ada tariknya kereta. Tapi moratorium ni untuk diberikan sekali lagi. Saya akan minta bank negara beritahu kepada bank-bank yang ada dalam negara kita macam dibuat dahulu, supaya bagi lagi satu tempoh 6 bulan. Jangan ada tuntutan bayaran dalam tempoh 6 bulan untuk membolehkan peniaga saudara terasa lebih, orang kata, terbela dan juga tak perlu nak bayar, supaya pusingan peniaga lebih baik, cash flow lebih baik. Itu tujuannya sebenarnya itu tujuan. Saya janji dan saya kata ini antara perkara langkah pertama yang kita akan buat dalam jemaah menteri nanti, supaya moratorium hendaklah diberikan pada seorang sesiapa saja termasuk syarikat yang menghadapi pinjaman-pinjaman tertentu. Boleh tak? Saya sebutkan sini juga mencipta 1 juta peluang pekerjaan dalam sektor berpendapatan tinggi, bukan sektor biasa. Kalau anak-anak kita keluar universiti, dia harap ada kerja yang sesuai, bukan kerja dengan gaji RM2,000 dan sebagainya. Kalau boleh 3, 4, 5,000. Ini boleh kita lakukan kalau kita dapat menarik pelabur-pelabur yang berteknologi tinggi, yang memerlukan engineer, macam-macam lagi, dan mereka ini mungkin akan diberikan gaji yang lebih lumayan daripada apa yang bisa. 1 juta peluang pekerjaan. Saudara mungkin kata, boleh kata saya buat? Boleh. Waktu zaman PKP saya mewujudkan 530,000 peluang pekerjaan dalam tempoh kurang 2 tahun. Ini untuk tempoh 5 tahun. Masalah kesihatan rakyat. Siapa yang ada di sini sehat, tak pernah sakit? Angkat tangan. Sehat semuanya, tak pernah sakit? Alhamdulillah. Tapi pastinya kita ni ada waktu tertentu kita terganggu kesihatan. Saya kena kanser. Alhamdulillah, dah 4 tahun doktor buat itu scan saya, dia kata you are free of cancer. Alhamdulillah. Dan ramai di kita ni ada darah tinggi, darah rendah, ada macam-macam ni, kencing manis, kencing tak manis, macam-macam masalah. Jadi semua orang memerlukan rawatan kesihatan. Saya janji kalau Kerajaan Perikatan Nasional menang, kita akan mewujudkan kad prihatin nasional untuk memberikan akses pada perkhidmatan kesihatan terpilih secara percuma.
klinik swasta dan juga di hospital kerajaan. Banyak duit tu, oi. Tak apa, tadi ada macam mana saya dapat, saya tak payah cerita dengan tuan-tuan. Kemudian kita tahu juga masalah susah sekarang ni pasal antara kos yang ditanggung oleh rakyat adalah pengangkutan, logistik. Nak bergerak sana kemari kena bayar, sama ada Grab ke bukan Grab ke, tersini ke bas dan sebagainya. Sini saya sebutkan menyediakan perkhidmatan bas sekolah dan pusat penjagaan kanak-kanak percuma bagi kumpulan miskin dan miskin tidak. Berapa ramai miskin? Berapa persen? Kalau dia ada anak pergi ke sekolah, kita sediakan bas. Jadi kurang belanja mak bapak. Atau sediakan pusat penjagaan kanak-kanak kerana mak dia bekerja. Boleh diletakkan situ. Ini kerajaan akan bela dan swasta juga akan kita jemput untuk membela. Ini baru bukan lima. Tak apa, saya tidak ambil panjang. Saya baca je kan. Dengan tawaran untuk belia. Siapa belia di sini angkat tangan? Belia di sini. Belia nak sokong siapa? Dia sokong Perikatan Nasional, jangan salah-salah sokong. Nyaya kita depannya. Untuk keluarga muda menawarkan skim perumahan mikro belia mampu sewa di bandar-bandar utama, termasuklah di Johor Bahru. Kalau ada anak kita yang dah bekerja masih lagi bujang, dia nak sewa kosnya tinggi, boleh jadi sampai 1,000, 2,000 ringgit sebulan, gajinya 2,500, macam mana nak sewa? Dia hanya perlukan satu bilik. Kalau satu bilik tu dia bayar 200-300, mungkin boleh menyelamatkan dia dan dia tidak ditanggung beban hutang dan sebagainya. Ini tawaran kita. Kita adakan perumahan mikro belia mampu sewa di bandar. Sewa dulu. Besok dah ada pendapatan tinggi macam saya juga, barulah kita mencari rumah dan kita beli selepas daripada itu. Allowance pelajar yang menjalani latihan amali praktikal di sektor awam dinaikkan pada RM1,200 sebulan. Mengurangkan bayaran balik pinjaman PTPTN. Siapa di sini ada pinjam PTPTN yang tak bayar lagi? Saya bagi diskaun 25% kepada siswaza yang lulus, orang kata second honors degree yang kedua. Itu dia syarat. Memberi insentif khas bernilai RM1,000 kepada pekerja sektor ekonomi gig ekonomi yang melanjutkan pengajian dalam kursus terpilih di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf. Tawaran untuk wanita. Tanpa wanita siapalah kita lelaki. Ya, sebab itu saya tak lepas soal wanita. Saya pun teringat isi saya kat rumah ni sekarang ni, iaitu untuk mengembangkan apa yang disebut dana nita wanita bangkit berniaga, iaitu kita akan membantu usahawan-usahawan wanita yang baru dan menyediakan pinjaman tanpa faedah sehingga RM20,000 seorang. Melaksanakan sistem sokongan bagi wanita bekerja dan kembali bekerja, termasuk peruntukan khas penjagaan ibu bapa dan kemudahan taska di tempat kerja. Melaksanakan intervensi yang agresif untuk memastikan sasaran sekurang-kurangnya 30% penyertaan wanita dalam jawatan utama di sektor awam dan swasta. Dah jadi dasar kerajaan. Wanita mesti menguasai setidak-tidaknya 30% baik di sektor perkhidmatan awam ataupun di swasta. Sekarang ini belum tercapai. We will strive harder so that the women will have a place dalam tempat kerja atau workplace dalam tempoh 5 tahun ke hadapan. Meningkatkan kadar pelepasan cukai tambahan sebanyak RM1,000 bagi semua wanita yang bekerja. Kita potong cukai dia sebanyak RM1,000. Jadi bagaimana dia akan bayar kurang untuk tempoh yang akan datang. Untuk warga mas, siapa warga mas di sini? Warga mas. Kalau ada warga mas di sini nak tahu, saya sebutkan kita akan tubuhkan jabatan warga mas. Dulu tak ada jabatan, letakkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekarang ni kenapa? Negara kita dah jadi negara menua. Bukan petua, menua menjadi lebih tua,
aging population. Saya dah 75, saya pun masuk dalam kategori warga emas. Saya masih masuk dalam tergolong kalau umur 60 tahun ke atas. I am 75 tapi look like 55 kan. Ini kita akan tubuhkan Jabatan Warga Emas untuk kita menyediakan perkhidmatan dan program kebajikan yang lebih banyak untuk membantu warga emas menjalankan kehidupan mereka yang lebih sejahtera. Kita juga akan memperkenalkan skim lawatan doktor ke rumah bagi memudahkan penjagaan kesihatan warga emas. Dia tak payah keluar pergi hospital, doktor akan datang ke rumah untuk cek mereka masalah kesihatan mereka. Tawaran untuk orang kelainan upaya OKU mewajibkan fasiliti mesra OKU di semua bangunan awam dan premis swasta. Dah dimula tapi belum banyak yang buat begitu. Mesti ada kemudahan lalu kursi roda, ada palang tepi untuk orang di bawah tak jatuh ya. Ini penting dan ini kita akan pastikan dilaksanakan secara lebih meluas untuk tempoh 5 tahun ke datang. Memberi bantuan alat sokongan OKU secara percuma kepada pelajar di IPT daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Tawaran untuk Bumi Putra pun ada. Ini saya sebutkan ini menyelaras semua program pembangunan Bumi Putra di kementerian dan agensi untuk memastikan pegangan equity Bumi Putra dapat ditingkatkan ke tahap 30%. Saudara tahu dulu ada dasar ekonomi baru. Itu dasar intervention yang dibuat oleh kerajaan dahulu supaya tahap penguasaan ekonomi negara ini sekurang-kurangnya 3% di dalam tangan Bumi Putra. Tidak tercapai saudara. Lepas DAB tamat, disambung dengan dasar pembangunan negara, kadar pegangan equity makin hari makin merosot. Mungkin sekarang ini tak sampai 15%. Bagaimana usaha dibuat supaya penguasaan ekonomi putra ini dapat ditambahkan baik dari segi kegiatan perniagaan, peningkatan acquisition, equity dan sebagainya. Ini penting untuk menjamin masa depan Bumi Putra di negara kita. Mewujudkan pusat sehenti untuk menambah usahawan putra, mencuburi bidang perniagaan, meningkatkan pelibatan usahawan putra yang berpotensi dalam sektor pengeluaran hasil pertanian melalui insentif khas dana agropreneur Bumi Putra sebanyak 1 bilion ringgit bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Ini sebahagian saja. Kalau saya pergi ke rancangan Tanah Felda, saya juga beritahu waktu zaman saya mentadbirkan negara, kita hapuskan hutang Felda. Hutang Penoka Felda 8.3 bilion ringgit kita hapuskan. UMNO sejak berpuluh-puluh tahun tak langsung menghapuskan. Saya hanya tak kurang daripada 2 tahun kita telah menghapuskan hutang Penoka Felda. Jadi Penoka Felda hari ini lebih kurang sedikit saja hutang mereka yang berbaki. Itu satu tindakan yang saya buat untuk menyelamatkan ladang-ladang milik Penoka Felda, FGV yang telah diselesaikan tetapi dah jatuh saham. Kita peruntukkan sejumlah 9.9 bilion ringgit. Kan duduk kat Pasir Gudang, dia tahu ada Felda. Tak jauh di sini ada Felda. Ini sebahagian saudara. Dalam kitab ini ataupun buku ini banyak lagi. Kalau soal nelayan, petani, pekebun kecil, macam pekebun kecil getah. Sekarang ini mereka komplain dengan saya, dia kata harga getah dah jatuh ke paras RM2 ke sekilo lebih kurang lah. Najib punya pasal. Untuk kehadapan ini saya kata kita akan bila saja kita menerajui negara kita kaji ini supaya ceiling ataupun lantai itu kita naikkan seboleh mungkin lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang supaya pendapatan para pekebun kecil kita tidak akan merosot pada satu paras yang paling rendah dan menyebabkan mereka berada dalam kedudukan yang miskin, papa dan susah dan sebagainya. Ini sebahagian saja. Ya, kalau saya nak sebut banyak sekali, saya tak kira boleh saya sebut satu persatu. Ini menunjukkan keseriusan Perikatan Nasional untuk membantu menyelesaikan banyak masalah negara. Yang saya sebut ini hanya mungkin tak sampai 10% daripada masalah kita. Banyak lagi masalah yang kita hadapi. Dan saya nak beritahu tahun hadapan, banyak pakar-pakar ekonomi dan Bank Dunia berkata tahun hadapan tahun yang lebih teruk
Kerana global recession, iaitu recession di peringkat global akan berlaku, di mana banyak negara dunia akan menghadapi masalah tekanan ekonomi, kemerosotan ekonomi, kemerosotan perniagaan dan pelbagai-bagai lagi, dan Malaysia tak terkecuali menghadapi masalah yang sama. Persoalan yang penting, bagaimana kerajaan yang ada nanti nak menguruskan masalah itu sekarang sebelum kemerosotan itu akan datang pada tahun hadapan. Jadi kalau saya dengar ucapan saya ini yang baru mukadimah, ada dekat ujung buat, saudara akan rasa sedar that what we say is what we mean as business. Saya ni kalau tengok muka saya ni macam serius, ya kan? Tapi bila cakap tak apa-apa serius. Serius bukan masalah apa? Masalah besar negara. Apakah saudara fikir Zahid Hamidi kalau jadi Perdana Menteri akan berfikir soal itu? Dia fikir soal apa? Soal diri dia saja. Cari jalan nak dibebaskan. Dia tak akan fikir soal orang Pasir Gudang. Dia langsung tak akan fikirkan orang Muar. Dia tak fikir soal Pagoh. Tak fikir soal orang Felda. Dan macam lagi, takkan dijadikan itu sebagai satu tanggungjawab dia kerana he is facing a very serious problem. Betul tak? Jadi saudara, kita tak ada banyak pilihan sebenarnya. Dulu tak ada Perikatan Nasional. Dulu tak ada pilihan. Kau tak ada, kau pangkah je Barisan Nasional. Saya tahu. Benci-benci pun pangkah tu pasal takut kalau terpangkah di AP, nyanyi hidup mereka. Jadi mau tak mau. Dia curi sikit pun okey lah. Curi sikit lagi tak okey lah. Dah curi banyak-banyak okey lah. KO lah awak semua. That time you don't have a choice. This time Perikatan Nasional is the better choice. Pilihan yang terbaik dah ada. Gabungan Parti Bersatu yang saya pimpin. Saya teraju Parti Bersatu kerana saya ditendang keluar daripada UMNO. Allah kata kau tu mau bersatu, maka kun fayakun, jadilah bersatu. Tapi sebagai orang politik yang sudah lama, hampir lebih kurang 48 tahun, tengok muka saya tak muda macam dulu. Saya lebih faham daripada saudara-saudara. Sudah begitu lama saya faham tentang masalah kita. Dan kalau kiranya kita tidak mengambil satu langkah yang cepat dan segera, kita akan menanggung beban yang lebih besar. Maka sebab itu saya tahu waktu itu kalau setakat bersatu saja nak buat kerja seorang, tak mungkin berjaya. Nak menentang kleptokrasi yang sebabkan dia jatuh kalau hanya bersatu saja, tak mungkin kita berjaya. Tapi kita berjaya kerana kita gabungkan waktu itu dengan Pakatan Harapan. Saya tahu kenapa saya tinggalkan Pakatan Harapan. People kata saya ini traitors, pengkhianat. Saya dah cerita tadi. Dalam tempoh tak lebih daripada 22 bulan siksa, duduk di situ dan macam-macam ancaman dan tekanan dibuat sampai menjejaskan hak istimewa Melayu dan Islam dalam negara kita. Saya tak rela nak duduk terus dalam Pakatan Harapan. Saya tinggalkan. Saya fikir saya belot untuk mereka, tapi saya tak belot pada bangsa, agama dan negara. Itu lebih penting. It's okay. You can say anything about me, but I think more important is not about me, it is about the country. Masalah negara, masalah Malaysia, itu lebih penting. Saya tak apa jatuh bangun. Lepas ni tak akan jatuh lagi, insyaAllah. It is about the country. Kalau hanya jamaah kecil dalam konsep Islam pun, dia tak mungkin mencapai matlamat. Dia bentuk jamaah yang besar, maka PAS bersama dengan saya, gabungan dua parti politik Melayu Islam terbesar dalam negara itu. Hari ini telah kita lihat satu gelombang besar kebangkitan orang Melayu untuk menentukan supaya negara ini tidak akan tersungkur jatuh pada tangan-tangan orang-orang yang mungkar, yang tak bertanggungjawab. Saya tak rela, saudara. Kita kena bangkit dan bangun tentang mereka. Jangan sokong pada mereka. Jangan bagi walau seudi pun pada mereka. Kerana mereka nanti akan merosakkan masa depan kita semua. Ya, Anwar Ibrahim dengan ini dia marah. Tak apa, marah. Peduli aku tidak. Yang penting orang Johor mesti bersatu hati. Saya telah pun di
dinobatkan oleh pengurusi Perikatan Nasional yang 5 yang menyatakan kalau pilihan raya ini Tan Sri Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri. Bukan saya kata, ini pimpinan Tok Hadi dan rakan-rakan yang lain kata, you will be our candidate for the Prime Minister. Orang Johor takkan tak nak sokong orang Johor jadi Perdana Menteri. Orang Johor tak bodoh. Setidak-tidaknya kalau orang Johor jadi Perdana Menteri, Johor akan diberikan perhatian yang paling utama. Masalah pembangunan Johor yang belum selesai. Banyak isu-isu yang belum diselesai. Kerajaan negeri saya fikir tak akan mampu buat semuanya tanpa ada dokongan dan sokongan daripada kerajaan pusat yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Betul tak? So what are you waiting for? Apa nak tunggu lagi? Apa nak tunggu lagi? Kita kena keluar ramai-ramai, gegarkan Pasir Gudang, Johor dengan semarakkan semangat kita dalam Perikatan Nasional. Tunjuk kepada rakyat that we are here and ready to form the government. InsyaAllah Perikatan Nasional boleh terbentuk kerajaan lepas 19 hari bulan. InsyaAllah. Cukuplah sampai itu saja. Ya, banyak perkara boleh kita sebut. Kita mulakan di situ. Saya dah sebut tadi awal-awal peratusan undi yang akan keluar mesti tinggi. Tengok masa pilihan raya negeri yang lepas, tak sampai 61%. Dan kerana tak sampai 61%, 60%, orang UMNO yang tegar tu jadi menentukan kemenangan. Kalau kali ini pengundi yang akan keluar sampai 95%, garanti bahawa UMNO akan tumbang dan Pakatan Harapan juga akan jatuh. Perikatan Nasional akan berjaya membentuk kerajaan. Hari ini ada undi awal. Undi awal hari ini. Semua calon beritahu. Dah keluar undi. Dan diberitahu oleh SPR ada 95% turn out. Kalau itulah jadi petanda dan pilihan yang akan datangi juga 95%, saya yakin dan percaya Perikatan Nasional akan sapu bersih hampir semua institusi yang kita pertandingkan di seluruh dunia. Apa lagi nak cakap? Faham tak? Sokong tak? Kalau tak sokong apa jadi? Kalau tak sokong apa jadi? Ya, sekarang saya pergi mana-mana. Besok ni saya sambung lagi. Pergi ke Muar, ada ketua PAS Negeri Datuk Hajibullah di Kastil Tanding. Lawan dengan orang muda. Saya tak apa kita lawan dia. Pergi ke mana-mana saja, tak ada masalah. Dan sekarang ini pun kita ada wakil-wakil daripada Persekutu yang Tanding. Saya pergi di mana dia? Di Johor banyak tempat, dan juga dewan apa ni yang bukan Islam daripada PAS juga ada bertanding. Jadi ini gabungan tenaga-tenaga muda yang cukup qualified. Sebagian besarnya qualified. Saya tak letak orang tak qualified. Kesemua mereka-mereka yang bertanding ni sudah disaring, buat vetting. Bukan angkat gitu lepas tu jadi calon. No way. Kita saring dulu. Pertama kita hantar pada SPRM. Tengok ada tak kes-kes rasuah. Kalau ada naik bendera merah saja tu, tak boleh lah. Lepas tu kita hantar pada PDRM. Ada tak langgar ke orang ke siapa, cabut mati ke apa semua sekali. Kalau naik bendera merah, tak boleh. Lepas tu LHDN. Siapa ada hutang tak payah pada lembaga hasil damai tak payah cukai. Kita kata tak boleh. Lepas tu kita test insolvency. Dia bankrupt tak bankrupt. 4 sasaran ataupun vetting proses. Jadi semua yang masuk petani ini semua sudah clear. Tak tahulah kalau di pihak BN UMNO dia buat begitu. Kalau dia buat begitu, agaknya tuan-tuan fikir Datuk Zahid Hamidi yang ada kes di mahkamah, dia berdiri biru ke atau berdiri merah? Tak apa. Mungkin undang-undang kata dia belum dijatuh hukum, dia boleh bertanding, saya tak persoalkan. Tapi kalau saya, dalam kalangan kita yang nak bertanding, ada kes begitu, sorry. Lebih baik jangan cari orang sebegini, besok ada masalah. So dia
Muslimin, kita saja parti waktu mana kita meletakkan calon-calon ini angkat sumpah. Wallahi, wabillahi, wallah, saya Muhyiddin Yassin yang bertanding di Parlimen Pagar 143 dengan ini bersumpah bahawa saya tidak akan melakukan apa-apa salah guna kuasa, tak melanggar akta SPRM, dan memastikan saya akan menentukan semuanya dengan baik dan penyamajari. Sign kat bawah. Ada juga parti yang sebelah sana UMNO buat itu. Dia yang kena fikir sebenarnya. Saya dengan ini nama sebenarnya kita tahu siapa namanya. Bersumpah dengan Allah bahawa kami tidak. Tapi dia melakukan. Dah ada kluster mahkamah. Macam mana? Di sebelah PS pun dalam tu ada kes Guan belum settle lagi. Nak angkat bersumpah. Tak ada juga bersumpah. Yang ada hanya Perikatan Nasional. Betul tak? It's only Perikatan Nasional yang hanya meletakkan calon-calon yang berintegriti, yang tak bermasalah, yang berkelayakan, yang mampu memikul amanah dan tanggungjawab. Ini cara kita. Kalau besok adalah kes-kes tertentu, kita akan ambil tindakan. Tak boleh kita. Kalau ada, na'udzubillah, kita haraplah yang terbaik. Ini yang rakyat mahu, bukan? Mau yang bersih, bukan? Mau yang prihatin, bukan? Mau yang stabil, bukan? Siapa lagi? Sokong negara yang boleh. Jadi sebelum saya akhiri ucapan saya, ada banyak pihak yang minta saya baca doa. Boleh tak? Mengaminkan doa yang saya akan baca ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu agar engkau satukanlah hati-hati kami. Lindungilah kami dan rahmatilah perjuangan kami. Berikanlah kekuatan pada kami hamba-hambamu yang lemah ini untuk berjuang menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran, rasuah dan penyelewengan, dan menghadapi segala dugaan dengan hati yang sabar dan jiwa yang tenang. Mudah-mudahan dengan tekad kami mencegah kemungkaran dan menyeru ke arah kebaikan, engkau kurniakan pada kami kekuatan iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau rahmatilah seluruh rakyat Malaysia. Engkau lindungilah negara kami dan kedaulatannya. Engkau kurniakanlah segala kebaikan pada kami semua. Engkau jauhilah kami daripada segala mara bahaya dan fitnah dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah berusaha sehabis daya untuk menyelamatkan negara tercinta daripada cengkaman gurungan kleptokrat yang hubud dunia dan kezaliman gurungan yang mengabaikan agama. Namun kami ini hanya insan-insan yang kerdil ya Allah, yang bergantung harap kepada ihsan dan inayah-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa dan memberikan kuasa pada orang-orang yang Engkau kehendaki dan menarik kekuasaan daripada orang yang Engkau kehendaki. Maka dengan kekuasaan-Mu yang maha esa ini ya Allah, Engkau berikanlah kemenangan kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15. Semoga dengan kemenangan ini kami dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil, supaya negara Malaysia yang tercinta ini terus terpelihara, supaya rakyatnya hidup aman, makmur dan sejahtera, terus maju dan terus berjaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa permintaan ikhlas daripada hati-hati kami yang sentiasa berserah padamu ya Allah. Rayuan ikhlas hamba-hambamu yang lemah ini, yang bernaungan hanya pada rahmat-Mu ya Rahman, ya Aziz, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perikatan! 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 PN!